Kita mulakan pengajian pada pagi dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabil ridwan masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu sebenarnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkuru wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati fadilatul imam kita Tuan Jigani, tak lupa juga Tuan Bilal, suhunya Tuan Siak, kemudian pengurus surah, pengurus masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama pada subuh Sabtu ini. Minggu lepas kita dah mula sekali mukadimah kita, pembukaan kali pertama. Jadi pada pagi ni insya-Allah kelahiran saya sekali lagi. Dan kita sambung pada pagi ini ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Muka surah apa tu? 331. Sudah minggu lepas kita dah buat itu. Muka surat 332.
Baik, kita kedua. Syekh Ibn Athaillah menyatakan la tatlub iwadan alal amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Syukran. La tatlub iwadan alal amalin. La tatlub, jangan kamu tuntut. Jangan kamu tuntut iwadan, ganti. Jangan kamu tuntut ganti ala amalin, di atas amalan lasta lahu fa'ilan, yang mana kamu sebenarnya tidak melakukan. Lasta lahu fa'ilan, yang mana kamu sebenarnya tidak mengerjakannya. Yakfi minal jaza laka ala al-amali an kana lahu qabilan. Cukuplah untuk anda sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala atas amalan itu jika Allah Ta'ala berkenan menerimanya. Jika Allah Ta'ala berkenan menerima amalan yang kita lakukan. Jadi masalah ini tuan merupakan masalah yang paling penting, yang telah menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat di kalangan Ahlussunnah dengan golongan Mu'tazilah. Jadi masalah ini adalah masalah yang penting yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat ataupun perselisihan pendapat antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan Mu'tazilah. Siapa pengasas golongan Mu'tazilah? Pengasas golongan Mu'tazilah ialah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Baik, iaitu masalah siapa yang menciptakan perbuatan makhluk. Ahlussunnah memperakui bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan makhluk dan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi hakikat yang sebenarnya di sebalik hijab, jadi segala perbuatan yang dilakukan dalam dunia ini, perbuatan manusia itu ialah hakikatnya ialah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan dia jugalah yang menciptakan kamu. Jadi sehubungan dengan itu tuan-tuan, ibadah yang dan segala amalan ketaatan itu sebenarnya hasil daripada ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengaji secara mendalam, jelaslah pada kita bahawa segala amal ibadah kita itu adalah hasil daripada ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Kenapa? Kerana anggota badan pun, kekuatan kita ada pun, siapa yang bagi? Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita, satu jari pun kita tak boleh nak angkat, satu jari pun kita boleh nak angkat, kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita. Jadi tuan-tuan, pelaku yang hakiki akhirnya ialah Allah. Pelaku perbuatan lah, orang yang melakukan perbuatan yang hakikat sebenarnya itulah Allah. Kerana itu, kenapa anda menuntut gantian di atas sesuatu amalan yang mana pelaku hakikinya Allah Ta'ala? Ini persoalan lah. Kata musannif atau pengarang, kenapa kita nak perlu tuntut ganti? La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'idan, yang matan di atas itu. Jadi kenapa kita nak menuntut ganti di atas amalan yang mana pelaku hakikatnya Allah, dan anda bukannya pelaku sebenar kepada amalan tersebut. Jadi maknanya perbuatan baik pun, perbuatan jahat pun, hakikatnya di sebalik hijab itu perbuatan Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak akan ditanya tentang perbuatan jahat. Allah Ta'ala tidak akan tanya, tetapi yang ditanya ialah kamu sendiri. La yus'aluna amma yuf'alun. La yus'aluna amma yuf'alun. Dia tidak ditanya di atas apa yang dikerjakan. Wa hum yus'alun. Padahal kamu pula yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang anda lakukan tidak lebih dari melakukannya secara zahir sahaja. Sebaliknya pelaku hakikinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma benda ni tak boleh dibahas di luar lah. Ini dalam pengajian ilmu sahaja. Orang mengaji dia tahulah kan. Tapi kalau kita cerita pada orang awam, nanti macam-macam
kan, macam-macam andaian yang dibuat lah, seolah dia kata Allah Ta'ala ni zalim. Nanti dia kata Allah Ta'ala zalim. Jadi kenapa pula kita pula yang akan hisap, sedangkan pelakunya ialah Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, ada nombor 103 di bawah tu. Jadi pada hakikatnya Allah lah yang membuat amalan itu. Dialah yang menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan solat. Dialah yang menggerakkan anggota tubuh badan kita untuk melakukan solat. Dialah yang menggerakkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Dia yang menggerakkan lisan kita untuk kita baca Quran. Kalau dia tak gerakkan, kan, lidah pun tak boleh kita nak angkat, tuan-tuan. Tubuh kita hanyalah merupakan tempat berlakunya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ataupun qada Allah Taala itu kan di belakang hijab, kitalah tempat dia. Tempat berlakunya takdir Allah. Oleh itu tak sepatutnya kita menuntut ganti ataupun balasan. Sudah dikira keuntungan besar bila amalan yang kita lakukan itu Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Tapi ialah biasanya lah manusia ni bila buat satu tu nakkan ganti rugi, tu tak? Nakkan balasan. Kalau tak ada balasan kan dia tak nak buat. Nakkan upah. Jika kalau kita bekerja di dunia ni nakkan upah. Kalau tak ada upah macam mana pula? Betul tak? Dan Nabi pun kata berilah upahnya sebelum orang itu dia punya peluh tu kering. Sebelum peluh kering kita bagi upah pada orang. Masalahnya kalau kerja aircon mana ada peluh. Betul tak? Kerja dalam bilik aircon tak ada peluh apa-apa. Tapi kalau tak ada peluh apa-apa pun otak bergerak, ustaz kata. Otak bergerak mana bekerja lah. Setiap yang bekerja sudah tentu takkan upah. Tapi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab amalan yang kita lakukan tak perlu kita minta upah pun. Kalau dia nak bagi, alhamdulillah lah, kita terimalah. Kita terima pemberian daripada Allah Ta'ala. Upah dia apa? Tentulah syurga upah dia, kan? Kenikmatan dalam syurga, kekal dalam syurga itu pun merupakan upah Allah. Walaupun mungkin syurga paling rendah pun tak apalah, ustaz. Dapat syurga paling tinggi lagi elok. Tak dapat syurga bawah pun okey lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, Syekh menyatakan lagi, yakfi minal jazai laka min amali an kana qabilan. Cukuplah untuk anda sebagai balasan Allah Ta'ala atas amalan itu jika Allah Ta'ala berkenan menerimanya. Kalau Allah Ta'ala berkenan menerima amalan kita pun alhamdulillah, tuan-tuan. Takut nanti dia tak terima, kan? Ada perasaan riak dalam amalan. Kalau ada riak, habislah amalan kita, kan? Dibaling balik amalan tu kat kita balik. Macam yang belakang yang kita baca hari tu, kan, berkenaan ada tiga lelaki tu, kan, tiga lelaki yang Allah Ta'ala hisab. Itulah pertama pembaca Quran, yang kedua yang suka bersedekah, orang hartawan, yang ketiga berperang pada jalan Allah. Ini buku surat 331 tu. Jadi ketiga-tiga itu Allah Ta'ala tolak amalan mereka. Walaupun mereka menyatakan bagi orang baca Quran, dia baca Quran kerana Allah Ta'ala. Yang kedua dia kata dia bersedekah kerana Allah. Yang ketiga dia kata dia berperang kerana Allah. Tapi sebenarnya hakikatnya dia berperang, dia buat melakukan satu benda tu kerana riak kepada manusia, tunjuk-tunjuk pada manusia. Akhirnya Allah Ta'ala menolaklah amalan ketiga-tiga lelaki tersebut. Auzubillah. Baik, lihat semula. Pembalasan untuk anda yang hakiki ialah Allah Ta'ala menerima amalan anda tersebut. Sebaliknya apabila anda menuntut ganjaran daripada Allah, ini sudah dikatakan melampaui batas, kata musannaf. Kalau kita menuntut apa-apa balasan daripada Allah, ini macam melampau lah ni. Itulah kita, kan, melampau lah. Dia tak fikir ke berapa banyak nikmat aku dah bagi pada dia. Jadi kalau nak compare lah perbandingan
nikmat Allah pada kita dengan amalan yang kita lakukan, sebenarnya tidak boleh nak challenge lah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Hatta kalau kita menghabiskan masa kita sepanjang hidup kita beribadah pada Allah Ta'ala sekalipun, masih lagi tidak akan dapat mendandingi akan kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sihat tubuh badan, mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, lidah yang boleh berkata-kata. Nikmat yang paling tinggi ialah nikmat iman dan Islam. Itu paling tinggi sekali. Baik, cukuplah bagi anda apabila Allah Ta'ala menerima amalan kita dan menerima amalan anda, itu dikira balasan yang paling besar. Sekuat mana sekalipun anda melakukan amalan, ia tetap tidak mencapai tahap yang dituntut dan masih dikira kurang dari perkara yang sewajibnya anda lakukan, kata Rasulullah. Maknanya banyak pun ibadah kita buat, kan? Kita sembahyang fardu, sembahyang berjemaah lagi, lepas tu pengajian ilmu, baca Quran pula lagi, kan? Lepas tu kan yang ada ngaji sembahyang duha, kan sembahyang duha lagi, tak? Lepas tu balik keluar pada masjid ni, jumpa pula orang susah, bagilah sedekah pada orang susah, betul tak? Lepas tu pergilah kedai makan, belanja pula kawan makan lagi, tak? Kita lah yang bayar semua. Jadi kalau nak bandingkan dengan nikmat yang kita dapat tu dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang kita buat, masih lagi tak boleh menandingilah anugerah Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Akal yang sempurna ni nikmat juga. Akal yang sempurna nikmat. Dapat makan minum nikmat, betul tak? Nikmat berkahwin, berumah tangga nikmat. Anak berjaya dalam pengajian, perpisahan, berjaya dalam kehidupan, gaji besar, nikmat. Semua pelbagai nikmat, kan, Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu sebabnya kalau kita nak lawan nikmat Allah ni, memang tak terlawan kita dengan amalan kita soleh tadi. Baik, seluruh tuan-tuan, sekiranya manusia melihat kepada berbagai-bagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, sudah tentu dia tidak menemui satu amalan pun yang ia lakukan yang mampu membalas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling kecil sekalipun yang dikurniakan kepadanya. Masya Allah. Walaupun nikmat sekali yang paling kecil sekalipun, tak boleh kita nak lawan dengan nikmat itu dengan amalan soleh yang tuan-tuan lakukan. Yang tuan. Jadi daripada situ kita nampaklah bahawanya orang kata diri kita ni siapalah kalau nak banding dengan Allah Ta'ala. Kecil sangatlah, kedailah diri kita ni berbanding dengan nikmat Allah. Nikmat udara, nikmat udara yang kita boleh hidup. Kalau tak ada nikmat dunia, jantung yang sihat pun nikmat juga, kan? Jantung sihat, ada orang jantung sakit, paksalah buat operation, bypass apa benda, kan? Sekali buat dah berapa ribu. Betul tak macam ni? Guys, sekali operate jantung tu berapa ribu habis? Sekali buat 60 ribu habis, 60 ribu, 70 ribu habis, kan? Saya dengar ada sampai 80 ribu habis. 80 ribu operation jantung saja. Nampak tak? Jadi bersyukurlah kita dapat jantung yang sihat. Jantung yang baik. Alhamdulillah. Seterusnya Allah Ta'ala firman Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu laghafur. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nahl ayat 18. Jadi manakah satu amalan yang mampu balas nikmat Allah yang melimpah ruah ini, kalau tidaklah kerana kelebihan daripada Allah Ta'ala sendiri? Kalau bukan Allah Ta'ala anugerahkan pada kita kekuatan untuk beribadah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, saya kita tak mampu melakukannya. Syekh Ibn Athaillah mengumpulkan kata-kata hikmah seterusnya, arada ayyuzhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika.
arada ay yuzhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila Allah Ta'ala berkehendak menampakkan anugerahnya kepada anda, maka dia mencipta dan memasyarakatkan amal kepada anda. Jadi apa dia katakan memasyarakat? Dia kata sini, dia kata apabila anda berkehendak menampakkan anugerahnya, Allah Ta'ala nak menampakkan anugerahnya kepada anda, kepada kita, maka dia mencipta dan memasyarakatkan amal kepada anda. So apakah makna memasyarakatkan amal? Ada muka surat di bawah tu, nombor 104. Memasyarakatkan amal misalnya Allah Ta'ala menggerakkan lisan masyarakat untuk menyebut tentang anda sebagai ahli ibadah. Allah Ta'ala menggerakkan manusia ni, kan, sehingga manusia menyebut kita ni ahli ibadah, kita ni ustaz, kita ni ustazah, kita ni pembaca Quran, qari, tak? Kita ni imam besar, kan? Imam rawatib lah, macam-macam lagi lah, kan? Jadi Allah Ta'ala menggerakkan lisan manusia untuk menyebut tentang kebaikan anda. Kemudian ataupun orang yang suka memberi, orang rajin dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala akan mengilhamkan, menggerakkan lisan manusia. Itu maksud masyarakatkan amal. Hal seperti ini merupakan anugerah teramat besar daripada Allah. Dan anugerah. Jadi bila kita digelar sebagai, bukan mana kita minta benda tu, kan? Ini secara automatik lah, secara automatik Allah Ta'ala menggerakkan lisan manusia. Jadi manusia senanglah kata bergaul dengan kita, senanglah manusia ini menggerakkan hati, kan? Berinteraksi dengan kita, kerana kita ini digelar sebagai orang-orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Itu kita takut tu, gitu. Hal seperti merupakan anugerah besar daripada Allah. Namun kalau orang yang mendapat anugerah itu cerdik, tentu dia akan rasa malulah sebenarnya. Kalau kita ni diberikan anugerah kepahaman yang mendalam, sudah tentu kita malu untuk mengaku itulah amalan kita. Itulah doa yang aku baca yang paling panjang lebar, itulah zikir yang aku baca, itulah orang kata sembahyang yang aku imamkan, tak? Itulah orang kata masjid yang aku buat, itulah yang kapet yang aku infakkan ke masjid, tak? Itulah jematan yang aku keluarkan duit untuk buat, itulah tahfiz yang aku buat, itulah sekolah tahfiz yang aku buat. Nampak tak? Jadi sebenarnya kalau kita tahu hakikat sebenarnya itu perbuatan Allah, malu kita dengan Allah sebenarnya kalau kita nak sebut benda tu lah. Malu sebenarnya. Sebab sebenarnya bukanlah dia yang buat amalan itu, melainkan Allah Ta'ala jualah yang membuatnya. Masya Allah. Sebenarnya yang buat tu bukan kita, Allah. Kita ni hanya tempat untuk melunaskan takdir Allah. Kita hanya tempat untuk meluluskan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Kerana Allah Ta'ala telah mentakdirkan tempat itu mesti ada tahfiz, mesti ada sekolah agama, mesti ada mahat dan sebagainya. Jadi kita ni adalah tempat untuk meluluskan takdir Allah. Kitalah Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk melakukan amalan-amalan kebajikan tersebut. Oleh itu banyaklah kita bersyukur pada Allah. Seterusnya, walaupun segala-galanya itu perbuatan dan anugerah Allah, namun begitu tidak salah menyatakan orang ini mulia. Walaupun segala-galanya tuan-tuan, perbuatan itu adalah perbuatan Allah, anugerah itu anugerah Allah, tak salah pun kalau kita nak sebut orang ini orang mulia. Dia ni ahli ibadah, dia ni orang zuhud, dia ni orang kata tawaduk. Dia ni tawaduk lah, kan? Dia ni orang banyak kuat tawakal lah, okay? Dia ni rajin dah datang ke masjid, datang ke surau, rajin lah bersihkan masjid surau. Orang lain kalau lalu tu pandang je, dia tak. Dia rajin sapu masjid, bersihkan, lap cermin, tak? Rajin je buat. Kita pun tak sanggup nak buat. Seterusnya, wala bagaimanapun
Satu hakikat yang perlu diakui kesemua ini adalah merupakan pemberian daripada Allah. Karena itulah bersyukurlah kepadanya Allah dan jangan tertipu dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada anda. Jangan kita tertipulah. Bila kita tipu itulah bila kita tipu maka kita pun mengatakan itulah yang aku buat. Itulah perbuatan aku. Oleh semua tak buat. Akulah seorang buat. Kalau tak ada akulah habislah. Kalau tak ada lah aku habislah tunggang telanggang lah. Masjid ni, surau ini dan sebagainya kan. Kalau tak ada lah aku habislah balai raya ni somak samun. Ular pun orang kata melengkar dalam somak tu kan, tepi balai raya tu. Betul tak? Jadi seterusnya Syekh Ibn Athaillah mengukuhkan kata-kata hikmah berikut. La nihayata limazammika, la nihayata limazammika in arja'aka ilaika wala tafrahu madahihuka in azhara judahu alaika. Tak ada habis-habisnya celaan atas diri anda jika Allah Ta'ala mengembalikan anda kepada diri anda sendiri, dan tidak habis-habisnya pujian kepada anda jika Allah Ta'ala menampakkan kemurahan kepada anda. Ini dah masuk lain sikit lah, lain sikit pembahasan dia daripada pembahasan tadi. Kita lihat di situ, tidak ada habis-habisnya celaan atas diri anda jika Allah Ta'ala mengembalikan anda kepada diri anda sendiri, dan tidak habis-habisnya pujian kepada anda jika Allah Ta'ala menampakkan kemurahan kepada anda. Termasuk itu kan ada nombor 105 bawah tu. Apabila orang selalu menuruti hawa nafsunya dengan membangga-banggakan akalnya atau kedudukannya atau ibadahnya, sedangkan Allah Ta'ala tidak berkenan memberikan bantuan, maka amal orang itu akan dicela habis-habisan. Amalan orang itu akan dicela habis-habisan. Apabila orang itu selalu menuruti hawa nafsunya, menurut hawa nafsunya, dengan berbangga-bangga dengan akalnya, dengan berbangga dengan amalan dia, atau kedudukannya atau ibadahnya, sedangkan Allah Ta'ala tidak berkenan memberikan bantuan, inayah, kan, bantuan pertolongan kepada dia, maka amal itu akan dicela habis-habisan. Tidak satu pun amalnya dianggap baik. Ini menunjukkan orang itu disingkirkan daripada hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam usaha mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, harus selalu mengharap anugerah daripada Allah. Tak boleh semata-mata mengharapkan daripada ilmu dan amalan sahaja. Tak boleh hanya semata-mata berharap pada ilmu dan amalan saja, tapi mengharapkan juga anugerah daripada Allah Ta'ala, supaya maknanya kita buat itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Sebenarnya kalau tuan-tuan lihat dalam kitab tauhid kan, ada pelbagai jenis pembahagian iman. Dia ada iman taklid, kemudian ada iman ilmu, ada iman iyan ataupun ayan, ada iman hakun, dan ada iman hakikatun. Ada iman hakikat. Yang paling rendah iman taklid. Yang nombor 2 iman ilmu. Iman dan ilmu juga, iman berilmu. Yang ketiga iman iyan, lagi tinggi daripada tingkatan dia, daripada iman ilmu tu. Kerana iman ilmu ni kadang-kadang goyang juga. Kadang goyang juga dengan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi nak lebih mantap, misalnya ada iman ayan ataupun iyan, lagi mantap lah. Kemudian iman hakun, lagi mantap. Kalau para nabi dan para rasul, imam hakikat, terlebih tinggi lah. Ataupun istilah lainnya, ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakun yakin. Jadi ketiga-tiga ni tingkatan yang paling rendah ialah ilmul yakin. Yang paling sederhana itulah ainul yakin. Yang paling tinggi ialah hakun yakin. Itu paling tinggi, hakun yakin. Kemudian dalam cara untuk kita mendapatkan iman tadi, dia ada 3 tahap juga. Pertama, iaitulah takhalli. Ketiga tahalli.
Yang kedua tahalli, yang ketiga ialah tajalli. Tajalli yang tiga. Takhalli ni mengosongkan jiwa. Mengosongkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, benda-benda yang tercela, kan, hasad, dengki, buruk sangka. Semua kita kena kosongkan dululah. Bila kita dah kosongkan, kan, isi pula dengan benda baik. Itu namanya tahalli. Tahalli, isi benda baik, sifat-sifat zuhud, sifat-sifat sabar, sifat-sifat tawaduk, sifat tawakal dan sebagainya. Okey. Kemudian yang akhir sekali tajalli. Tajalli ini anugerah Allah Taala bagi pada kita lah. Kalau takhalli dengan tahalli ni daripada kita, usaha kita. Usaha kita. Tajalli ni Allah Taala menampakkan anugerah dia pada kita pula. Atau tajalli daripada Allah Taala. Pula kita mendapat tingkatan kemanisan iman itu. Baik, itu pembahasan dalam bab tauhid. Kadang-kadang dalam tauhid pun kadang-kadang boleh digabung jalinkan dengan pengajian dalam bab tasawuf juga. Jadi tuan-tuan, apabila manusia melihat kepada kelebihan kurnia Allah Taala kepadanya, begitu juga dengan pemberiannya, dia akan menemui di sisi Allah Taala berbagai-bagai bentuk kesempurnaan. Sebaliknya, bila seorang itu melihat kepada kekurangannya sendiri, kekurangannya itu banyak sekali. Jadi kalau bukan kurnia Allah Taala, tuan-tuan, satu benda pun kita tak nak buat. Satu benda pun tak buat. Kalau Allah Taala tak beri anugerahkan pada kita, ilham kita untuk berbuat satu kebaikan. Kenapa? Kerana hakikat pada diri kita pun banyak sangat kekurangan. Banyak sangat kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Kemudian Syekh Ibn Taimiyah mentakbirkan dengan menggunakan makna ini untuk menjadikan kita sentiasa mengiktiraf dan memperakui segala sesuatu adalah datang daripada Allah, bergerak dengan Allah dan kembali kepada Allah. Bila kita lihat, kan, di sebalik hakikat yang sebenarnya, kan, yang bergerakkan tu semuanya datang daripada Allah. Orang nak bantu kita, yang bergerakkan siapa? Allah lah yang bergerakkan. Walaupun zahiriat yang kita nampak, orang tu yang bantu kita, dia menyumbang pada kita, kan. Kita tak ada duit, mintalah sumbangan pada dia. Nak buat masjid, kan, ni nak buat masjid, kan, nak besarkan masjid kita ni, dia kata nak pakai duit berjuta-juta duit, nak pakai duit. Kalau Allah Taala tidak menggerakkan hati-hati manusia ni, boleh tak dapat duit? Tak dapat duit, kan? Jadi yang menggerakkan tu manusia lah. Kita pun orang yang kata menaja program nak buat masjid, kita pun kena juga usaha dan ikhtiar, menggunakan berbagai-bagai kaedah dan cara untuk menarik minat manusia untuk buat masjid, menginfakkan harta pada Allah, ganjaran dia besar dan sebagainya. Tapi hakikatnya yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah jugalah. Yang nak bekerja ni, nak menggerakkan manusia ni supaya menyumbang ni siapa? Kita jugalah yang menggerakkan. Kita lah yang menggerakkan juga Allah, dan kita lah yang bekerja. Zahiriat dia. Orang yang nak menyumbang pun siapa yang menggerakkan? Allah juga. Takkan kita nak paksa dia. Kita disebabkan mungkin kita nak cepat buat masjid, kita tangkap seseorang, kan, letak pisau, kau sumbang sekarang, kau tak sumbang kena bunuh kau. Sumbang 10,000. Okey, saya sumbang 10,000. Kau tidak, aku bunuh kau. Itu paksa lah cara dia, kan. Tak betul lah cara dia. Kita nak ni, kita tak ada paksa sesiapa, tapi dia menyumbang dengan penuh ikhlas pada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi Syekh Ibn mentakbirkan dengan menggunakan makna ini untuk menjadikan kita sentiasa mengiktiraf dan memperakui segala sesuatu adalah datang daripada Allah, bergerak dengan Allah dan kembali kepada Allah. Berdasarkan asas ini, jangan sesekali membayangkan anda mempunyai hak yang perlu ditunaikan oleh Allah kepada anda. Jangan kita bayangkan Allah Ta'ala kena tunai hak pada kita. Jangan. Sebenarnya siapa yang kena bekerja? Kita lah bekerja untuk Allah, bukan Allah Ta'ala bekerja pada kita. Banyak orang mempertikaikan, kenapa lah orang tu dapat, aku tak dapat. Ini mungkin Allah Ta'ala silap kot, kata.
Dia anggap Allah Ta'ala silap pula. Orang tu kaya, anak-anak dia berjaya. Anak berjaya masuk universiti kan, kerja, gaji semua besar-besar kan, 5,000, 10,000 sebulan, gaji besar-besar. Setiap bulan menyumbang untuk mak ayah dia kan. Pada tidak per 1,000, senanglah. Kemudian pergi umrah, setiap tahun pergi umrah, lebih banyak, tahu tak? Jadi dia salah macam menyalah takdir. Kenapa orang tu berjaya, aku tak berjaya? Allah Ta'ala macam pilih kasih, dia kata. Anak-anak orang tu berjaya, anak aku pun tak berjaya. Anak gaji kecil-kecil je, tapi orang tu gaji besar-besar anak dia kan, kereta pun besar-besar, rumah besar-besar. Jadi berdasarkan asas ini, jangan sesekali membayangkan anda punya hak yang perlu ditunaikan oleh Allah Ta'ala kepada anda. Kalau Allah Ta'ala menyerahkan anda pada diri anda sendiri, sudah tentu perkara-perkara yang mencelakakan anda begitu banyak sekali. Kerana boleh dikatakan setiap detik anda tidak sunyi daripada melakukan kesalahan, dan boleh jadi di dalam detik-detik ini anda telah melakukan 100 kesalahan. Jadi kalau bukan anugerah Allah pada kita, sudah tentu kita ni memang banyaklah silap sana, silap sini kan. Salah sana, salah sini. Banyak benda lah kesalahan yang kita buat kalau seandainya bukan anugerah daripada Allah. Sebabnya pentingnya kita mohon hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala senantiasa. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk pada aku supaya sentiasa rajin buat kebaikan. Contoh kan? Jadi perlunya ada hubungan ikatan kita antara kita dengan Allah. Orang yang tidak ada ikatan dirinya kepada Allah, tu yang dia banyak tu buat benda-benda tak elok, benda-benda keji, suka dia buat. Benda-benda baik dia tak nak buat. Kan? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak memandang pada diri dia. Mungkin dia selalu menyalahkan takdir Allah, selalu maki hamun Allah. Ada jenis kanan manusia itu suka maki. Dia maki hamun Allah Ta'ala, dia menyalahkan Allah di atas apa yang berlaku pada diri dia. Kadang sebenarnya salah dia, bukan salah orang lain. Jadi apabila Allah Ta'ala melindungi dan menguruskan anda, Allah Ta'ala memberikan anugerahnya kepada anda. Walaupun setinggi mana manusia memuji anda, terdapat tambahan nikmat lain daripada Allah, kerana kemuliaan Allah terhadapnya tidak pernah berakhir. Jadi kalau Allah Ta'ala nak lindungkan diri kita, menguruskan diri kita, insya-Allah. Itu sebabnya Nabi pernah sabda, kita jangan memohon meminta sesuatu jawatan. Nabi pernah sebut, kita jangan suka meminta sesuatu jawatan. Kerana siapa yang minta satu jawatan dalam masyarakat, jadi Allah Ta'ala tidak membantu dia. Allah Ta'ala tak bantu. Biarlah orang lain yang melantik kita. Biarlah. Kalau orang dah beri kepercayaan pada kita, dah lantik kita, jadi buatlah dengan sebaik mungkin. Buatlah sebaik mungkin. Kita berkhidmat kepada masyarakat. Jangan kita minta. Kalau kita minta, kata Rasulullah, dan hadis itu hadis kursi, kalau kamu minta aku, kata Allah, tidak akan membantu dia. Biarlah dia menguruskan dia sendiri. Baik, setelah itu Syekh mengajar kita satu adab yang lain. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'allikan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'allikan bi awsafi ubudiyatihi mutahaqqiqan. Wallahu alam. Sampai situ Baik, kita baca kitab ni sikit kekeluaran rumah ni kejap je. Dapat 1-2 koswat pun dah okey. Yang penting dia habis. Ni pun dah setengah lebih dah ni. Ada tanda tak? Bersalam selepas solat sudah? Dah. Doa kunut dah belum? Siapa tak tanda lah. Dah lama warna 4 bulan kan. 4 bulan. 4 bulan kita cuti. Tak dapat ke mana kan.
Ha? 217 219 Ibn Taimiyah. Masih lagi pembahasan apa itu? Kematian kenduri arwah kan? Kenduri arwah hari itu haul. Okey, renungan Syekh Ibn Taimiyah membenarkan melihara aurat zikir-zikir lah, wirid-wirid seperti solat, baca Quran, berzikir, berdoa. Dalam majlis tahlil, para jemaah yang hadir selalunya akan membaca surah Yasin dan surah-surah lain seperti berselawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah kan, dan berhauqalah. Apa makna hauqalah? Membaca la haula wala quwata illa billahil alim azim dan bacaan-bacaan lain. Jadi gabungan-gabungan bacaan ini tidak pernah dibid'ahkan oleh mana-mana ulama pun. Gabungan bacaan-bacaan ini tak pernah dibid'ahkan oleh mana-mana ulama pun. Yang membid'ahkan kerana Wahabi lah. Wahabi suka bid'ahkan. Bid'ah tu bid'ah ni kan. Malah ziarah kubur Rasulullah pun kata bid'ah kan. Tahlil semua bid'ah. Itu sebabnya kadang bila lepas mayang terus belah. Wirid tak ada, doa pun tak ada kan. Kita lain lah. Kita memang kita daripada ulama-ulama pondok dulu, Nusantara dulu kan, memang kita digalakkan wirid, baca doa, berzikir dan sebagainya. Syekh Ibn Taimiyah termasuk yang membenarkannya. Jadi mana Ibn Taimiyah pun ada juga, dia pun sokong juga. Jangan kata bila dengar Ibn Taimiyah je mesti dia tak sokong lah apa kita buat. Sebenarnya dia pun sokong juga. Beliau menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawanya, wa su'ila an rajulin yunkiru ala ahli zikri yaqulu lahum hadza zikru bid'atun wa jahrukum minaz zikri bid'atun wa hum yastaftihuna bil Qur'an wa yakhtatimuna summa yad'u lil muslimin ahya'a wa amwat wa yajma'una tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wa haqalah wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fa ajaba al-ijtima'. Ini jawapan dia. Wasuila tu mana ditanya. Kemudian fa ajaba dia jawab. Ijtima' bi zikrillah wa istima' li kitabihi wa du'a amalin salih wa huwa min afdalil qurbati wal ibadati fil aqd. Fa fi sahih an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala inna lillahi wa malaikatan sayyahina fil ardi fa iza maru biqaumin yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum wa zakara hadis wa fihi wajadnakum yusabbihunaka wa yahmadunaka. Wa amma muhafazatul insan ala awradin lahu min as-salati aw al-qira'ah wa dzikri wa du'a tarafan nahar wa zulufan min al-laili wa ghairu zalika fa hadza sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawab, fa hadza ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salihina min ibadillah qadiman wa hadisan. Jadi Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang melarang ahli zikir secara berjemaah dengan katanya kepada mereka zikir itu bid'ah, kemudian mengeraskan suara kamu pun bid'ah. Mereka ahli zikir membuka majlis dan menutupnya dengan baca Quran, kemudian berdoa untuk Islam yang masih hidup ataupun sudah mati. Mereka menggabungkan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hafalah dan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So macam mana? Ini persoalan. Lalu Ibn Taimiyah pun menjawab. Jadi mana Ibn Taimiyah pun sokong. Jangan anggap dia dengar Taimiyah habis semua. Tak boleh bid'ah sana bid'ah sini. Jadi rupa-rupanya macam Ibn Taimiyah menyebutkan bahawa al-ijtima' mana berkumpul li zikrillah, berkumpul untuk berzikir, wa istima' li kitabihi dan memperdengarkan bacaan Quran, wa doa dan berdoa untuk amal soleh, wa huwa min afdalil qurbati wal ibadah.
Ini merupakan termasuk daripada kurbah, mendekatkan diri pada Allah, dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Kemudian dalam Sahih Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berkata ataupun bersabda, inna lillahi wa malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang selalu pergi ke bumi. Apabila mereka bertemu dengan kumpulan orang berzikir pada Allah, lalu mereka menyeru, silakan sampaikan hajat kamu. Sila sampaikan hajatmu. Halummu ila hajatikum. Sila sampaikan hajat kamu. Apa hajat kamu? Dan disebutkan hadis dan terdapat nas, kami mendapati mereka itu sedang bertasbih dan bertahmid kepadamu ya Allah. Wajadnakum yusabbihunaka wa yahmadunaka. Kami dapati mereka sedang bertasbih dan juga bertahmid. Dan ada pula jika seorang meliharakan aurat maknanya wirid-wirid. Ada orang suka membaca wirid-wirid tertentu, yang mungkin dia dapat ijazah daripada tuan guru dia, seperti solat, baca Quran, berzikir dan berdoa setiap pagi dan petang, serta pada sebahagian malam dan selain pada itu, maka perkara ini merupakan sunnah tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba Allah yang soleh sejak zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang. Zaman dulu hingga zaman sekarang. Kemudian sunnah Nabi termasuk perkataan baginda ketika menjawab persoalan kenduri arwah Syekhuna mana guru kami, iaitulah Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, kan, yang alim, yang kita tahu kealiman dia, menambah bahawa sunnah Nabi SAW itu tidak semestinya apa yang Nabi buat, tetapi juga apa yang Nabi katakan. Kerana benda itu Nabi katakan, Nabi tak buat pun, tapi dikatakan boleh buat, tak ada masalah. Dalam hal ini Rasulullah pernah menyatakan, afsus salam wa atimut ta'am. Hendaklah kamu menyebarkan salam dan berikan makan kepada orang yang memerlukan pada makanan. Jadi perintah memberi makan di sini tidak ditaksiskan, dikhususkan tempat, masa dan keadaannya. Jadi dia termasuk dalam dalil umum. Termasuk dalam umum. Jadi maknanya bolehlah ajak orang makan, kan, kendara, tahlil, kan. Kadang orang kata ni bid'ah dan sebagainya. Sedangkan Nabi pun menggalakkan afsus salam wa atimut ta'am. Naklah kamu selalu menyebarkan salam dan selalu beri orang makan. Tak? Karena bila Nabi dah selamat menguburkan mayat, maka pun tuan rumah kata, jemputlah datang ke rumah malam ni. Imam pun jemputlah, kita nak buat tahlil, baca doa selamat, nak bagi makan jamuan sikit. Tak? Salah ke? Tak salah. Kerana Nabi pun suruh wa atimut ta'am, kan, berikanlah makanan, jamukanlah orang-orang makan, kan. Kita pula yang datang pula jangan duk fikir makan je. Agak malam ni apa ulau, kan, apa lauk malam ni, kan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tak, kadang dia agak-agak tu. Malam pertama mesti sedap, malam kedua mungkin kurang sikit sedap, malam ketiga tu kuih je. Jadi malam ketiga tak datang dah. Sebab apa? Jamu kuih je, tak ada yang mau borek. Tak boleh lah macam tu, tak? Kita jangan niat datang untuk makan, niat untuk bagi sedekah, tahlil, kan, Yasin. Jadi memberi makan boleh lakukan pada bila masa sahaja. Ini bermakna memberi orang lain makan pada kenduri arwah juga mendapat pahala, dan bukannya bid'ah dalalah, bukannya bid'ahnya sesat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, kan, menerima insya-Allah amalan-amalan soleh. Saya tak buka soalan sebab dalam pukul 10 saya kena bagi ceramah di Bahau. Kursus pra-perkahwinan di Bahau. Saya kena pergi sana. Jadi saya pun tak dapat nak sama-sama, kalau ada nak minum-minum pun tak sempat, nak cepat. Boleh? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-saliqa ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala al-arifin. Allahumma baghina bidin Allahumma baghina bidin Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Baju ni apa sambal presentasi rumah ni. oh iya. Tinggal di mana?